rumahnya. Saya adalah seorang ayah tunggal. Ada kalanya pada hujung minggu, 2 orang anak saya akan berada di rumah nenek mereka. 2 orang anak yang saya jaga sebagai seorang ayah tunggal akan berada di rumah nenek mereka. Jadi, saya dekat rumah sorang-sorang kadang-kadang. Balik kerja, anak pun tak ada. Isteri jangan cakap lah. Memang tak ada pun. Saya ni gemar karaoke, gemar menyanyi. Jadi ada kalanya saya akan hidupkan set karaoke dalam rumah. Saya buka lagu-lagu yang saya nak nyanyi. Saya melalak kisi dalam rumah. Daripada balik kerja tu, mandi, makan, karaoke, menyanyi. Kadang-kadang panggil kawan datang. Selalunya saya seorang lah. Saya lebih suka bersendirian ataupun bersama dengan anak-anak. Malam tu tengah menyanyi kisi, saya sedang ingat lagi saya menyanyikan lagu kumpulan Project The Band. Nyanyi, suara pun tak sedap. Setakat nyanyi untuk tenangkan hati, untuk gembirakan diri. Nyanyi. Saya dapati bila tengah nyanyi ni lagu Project The Band, sudah ku tahu ada suara kisi, double voice. Pada mulanya saya ingatkan itu adalah suara datang daripada lagu yang saya nyanyikan. Padahal lagu ni dah berkali-kali saya nyanyi. Dah berkali-kali. Tak pernah pun ada masalah ni. Tapi pada malam tu saya sendiri ragu-ragu, kata Encik Jamal. Ragu-ragu sangat. Ada double voice. Saya ambil remote, saya sampai tukar mono left, mono right, mono left. Saya cuba lagi nyanyi. Ada orang nyanyi kisi. Nyanyi sama dengan saya. Bayangkan mendengar 897 FM. Saya terperanjat. Sebab suara yang nyanyi dengan saya, suara tu suara perempuan. Bila saya berhenti menyanyi, suara tu pun berhenti. Tidak kedengaran kisi. Langsung tidak kedengaran. Tapi bila saya menyanyi ni, dia dapat dengar dengan jelas. Suara tu mengikut saya menyanyi bersama kisi. Bayangkan mendengar 897 FM. Saya berhenti, tak dengar. Saya sambung nyanyi, dia ikut saya nyanyi. Seringkali aku menduga, seringkali ini terjadi, segala rahsia. Siapa nyanyi dengan aku ni? Apalah audio ni, selalu nyanyi tak gini. Seringkali aku menduga. Tes. Bayangkan mendengar Misteri Jam 12. Bayangkan terdengar suara nyanyi sama dengan saya. Setelah berkali-kali kisi saya nyanyi, saya matikan TV. Kemudian saya keluar handphone, masuk bilik, tengok YouTube. Tengah baring dekat atas katil sambil saya menonton YouTube, televisyen dekat depan menyala dan lagu Project The Band Sudah Ku Tahu dimainkan dengan sendirinya. Tapi tak ada orang nyanyi lah. Casey, lagu Project The Band Casey dimainkan dengan sendirinya. Siapa yang tak terperanjat? Sedangkan awal tadi saya tengah nyanyi, ada suara yang nyanyi sama dengan saya. Kemudian tiba-tiba masuk bilik, dengar orang main lagu kisi dekat depan ruang tamu. Siapa pula yang buka TV tu? Saya ke depan, saya matikan TV. Saya mula rasa takut. Dan saya masuk balik dalam bilik. Saya cuba lelapkan mata. Waktu tu bulu rumah saya meremang. Seperti ada sesuatu dalam rumah, tapi saya tak tahu kisi. Nasib baiklah. Gangguan yang saya alami hanya sekadar terdengar suara seperti menyanyi dengan saya, dan televisyen tu kemungkinan dia hidup dengan sendirinya. Kemungkinan ada masalah pada remote karaoke yang saya ada. Tapi selepas tu tak ada apa-apalah. Hanya sekadar perasaan saya seperti sesuatu ada dalam rumah dan memerhatikan saya.
Baik, seterusnya pengalaman yang saya nak kongsi, kisah yang diceritakan di sini dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini datang daripada dari Sakinah yang ketengahkan peristiwa kejadian berlaku ini, daripada Sakinah yang menetap di Bedok North. Saya waktu tu tinggal di rumah seorang diri ketika kejadian ini berlaku, sekitar tahun lama ni 1997. Ni zaman-zaman belum ada Facebook 1997. Waktu tu saya baru saja berumah tangga. Suami saya kerja shift malam. Saya seorang diri dalam rumah. Kami baru kahwin, belum ada cahaya mata. Saya ni suka jenis yang suka tidur lewat malam. Sebabnya saya suka sangat buat knitting, mengait dalam rumah ni. Nanti saya akan kait lah alas meja, nanti akan saya jual dengan kawan-kawan yang pesan. Jadi waktu tu sekitar jam 10 lebih malam, saya belum lagi tidur. Saya sedang melakukan hobi saya, mengait. Tengah kait, saya terdengar dekat depan ruang tamu, dekat depan pintu rumah saya ni, di ruang tamu tengah duduk ni, dengar orang panggil nama saya dekat luar. Kina. 2 kali disebut Kina. Jadi saya pun bangun, dan waktu tu saya ingatkan adik saya tau. Sebabnya adik saya ni dah beberapa kali datang rumah. Dia akan cuba takut-takutkan saya, dan dia tak telefon. Dia datang secara mengejut. Kadang-kadang datang untuk tengok saya, datang untuk lepak dengan suami. Sebabnya adik saya dengan suami saya memang rapat. Sebelum saya kenal dengan suami, adik dengan suami ini, mereka adalah kawan di tempat kerja satu ketika dahulu. Jadi ingatkan adik saya yang panggil saya. Sebab sebelum ni pun kadang-kadang adik saya datang, nanti dia ketuk pintu rumah, dia lari, dia sembunyi dekat tepi. Jadi saya tahu ni mesti kerja adik saya. Kina. Wan, kau jangan nak takut-takutkan aku. Kau fikir aku tak tahu kau? Kau suka buat kerja ni Saya tak buka pintu, Casey. Saya berdiri, saya tunggu. Dia panggil lagi. Kina. Kau panggil lah kau. Selagi kau tak beri salam, tak ketuk pintu, aku tak nak buka. Saya diam. Diri. Senyap je. Wan, pasal lah. Kau tak nak kan? Saya pun duduk balik, saya terus mengait. Kina. Wan, jangan main-main saya kata pada adik saya. Waktu tu saya dah mula rasa ada sesuatu tak kena. Zaman dulu, Casey, bukan sekarang. Kita boleh telefon senang-senang, telefon handphone, boleh WhatsApp. Saya pun bangun, terpaksa, Casey, pergi depan pintu. Saya buka pintu rumah saya perlahan-lahan. Saya buka, bismillah. Saya buka. Dekat luar, seperti yang dijangkakan, tak ada orang. Wan, kau jangan nak sembunyi Wan. Jadi rumah saya dekat Bedok ni, bila buka pintu, depan rumah ada tangga tau, Casey. Ada tangga kecil, anak tangga. Beberapa tapak anak tangga harus saya turun sebelum saya berada dekat koridor rumah. Jadi saya pun turun beberapa tapak anak tangga. Kemudian saya ternampak dekat hujung sekali, hujung tembok ni, kalau belok terus turun tangga, Casey. Dekat tangga tu saya nampak ada macam tubuh seseorang bersembunyi tau. Dia macam sekejap nampak, sekejap tak. Dan saya tahu ni mesti adik saya. Wan, kakak nampak Wan kat situ Dah lah, keluarlah Wan, masuklah cepat. Wan. Kina. Wan. Saya jalan sampai dekat hujung tangga. Saya tengok dekat tepi yang kononnya ada seseorang sedang bersembunyi. Tak ada orang, Casey. Ya Allah, terperanjat saya dibuatnya. Tak ada orang. Wan, bila saya patah balik nak masuk dalam rumah, saya nampak ada orang masuk dalam rumah. Jadi saya pusing ke belakang, saya nampak ada orang kelibat Setengah jalan tu dah saya nampak tubuhnya masuk ke dalam rumah saya. Wan. Jalan dekat
depan pintu rumah. Saya tengok dalam rumah saya kosong, tak ada orang. Wan, dah lah Wan, jangan main-main lah Wan. Wan. Lalu saya masuk dalam rumah. Saya ambil telefon saya telefon rumah mak. Hello Mak. Kina Mak, Kina. Kina, ada apa? Mak, Wan ada rumah tak? Ada tu kat dalam bilik tu. Hah? Wan ada rumah? Adalah tu dalam bilik. Kenapa nak cakap dengan dia? Tak Mak. Casey, waktu tu saya tahu yang tadi memanggil saya beberapa kali bukanlah adik saya. Nasib baik mak saya dengan rumah saya, rumah mak saya dengan rumah saya tidak jauh. Rumah saya blok 5, tak nak sebut lah Rumah mak pun blok 500 lebih. Saya apalagi tukar baju, ambil beg duit, tutup pintu rumah. Lampu semua saya nyalakan. Tutup pintu, turun. 1997 lift belum ada dekat semua tingkat, belum lagi dibuat. Jadi saya kena turun tangga, pergi dekat koridor tingkat 6, jalan terus, tekan butang lift baru boleh turun ke bawah. Jalan dekat bawah sampai rumah mak. Mak terperanjat. Saya pun cerita pada mak apa yang berlaku. Kemudian mak saya panggil adik. Terpaksa Casey. Mak saya marah, katanya, Wan, kau sekali lagi datang rumah kakak kau buat macam-macam, takut-takut kan, kau ketuk pintu sembunyi, kau jaga. Adik saya tak tahu apa-apa. Yalah, memberi amaran jangan buat lagi perkara-perkara macam tu, sebab ada benda yang ikut. Baik saudara, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Ya, ada yang kata di sini Hidayah Shibli katanya. Kebetulan saya dengar cerita ni, saya pun tengah mengait juga Casey. Mengait, ni apa ni kirakan? Ni mengait, adakah ini sarung bantal ke? Atau macam mana ni? Baik, daripada Rafida. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini kejadian berlaku, beliau ceritakan, berlaku pada diri saya ketika saya ikut suami, temankan suami pergi memancing. Saya memang jarang-jarang ikut suami, tapi kadang-kadang pun ikut jugalah. Mungkin kalau dah lama, saya akan temankan suami pergi memancing. Ada kalanya suami pergi dengan kawan 2 orang, ada kalanya suami pergi dengan kumpulan kawan-kawan pancing dia lah. Jadi apa yang berlaku, kejadian yang menakutkan saya ini terjadi apabila suami pergi dengan 2 orang sahabatnya. Jadi 3 orang campur saya, 4 orang lah saya ikut. Dan suami saya ni jenis kalau nak pergi tandas, dia memancing, jangan ajak dia. Dia boleh naik berang ke sih. Sebab memang tandas daripada tempat kita memancing memang jauh sangat-sangat. Kita kena jalan dekat tepi pantai ni, kawasan pantai East Coast. Saya temankan suami memancing. Dari tempat spot suami memancing nak pergi the nearest toilet, harus berjalan kaki lebih kurang dalam 300 meter jauhnya. Ui, jauh tu Jadi memang nak terkucil sangat, memang nak pergi tandas. Akhirnya saya tahu suami tak suka, saya cuma beritahu suami, bang, saya nak pergi toilet. Dan waktu tu dah jam 10 lebih malam Casey. Saya seorang-seorang ni. Biasalah Casey, suami ni bila dulu buat bercinta, baru berkenal, semua dia nak teman. Kadang-kadang dia tinggal jauh pun dia tetap sanggup hantar balik. Ini dah bertahun berumah tangga, dah ada anak 3. Jangan haraplah Casey nak macam dulu ya. Amboi, meluahkan perasaan akak kita ni ya. Walaupun malam-malam pergi toilet seorang, dia tak kisah pun. Ini pengalaman. Jadi katanya, kata Rafida, bila saya berjalan seorang lah pergi tandas ni, saya jalan dekat kawasan Barbecue Pit. Saya terperasan dekat bangku ni ada seorang perempuan tengah duduk seorang diri Casey. Dekat tepi pantai ada barbecue pit. Dekat barbecue pit tu ada seseorang ni, seorang perempuan ni tengah duduk seorang diri, tapi dia memandang ke arah laut. Dia tengah tengok laut lah. Lalu saya pun tengok dia, dia ni seorang-seorang dekat tepi laut Seorang-seorang. Saya bukan pergi toilet seorang lah, tapi saya datang setidak-tidaknya dengan suami. Dia seorang ke sih, sebab saya tengok tak ada orang lain. Mungkin agaknya pasangan dia pun pergi toilet, agaknya lah. Saya pun jalan, jalan, tengok depan.
Kemudian saya tersentak tau, sampaikan saya toleh 2-3 kali. Sebab bila saya jalan ni, ada satu lagi barbecue pit, ada tempat lagi bangku. Saya ternampak wanita yang sama ataupun perempuan yang sama sedang duduk. Bukankah tadi aku nampak dia dekat belakang? Mungkin salah. Tak apa, 2 kali Jalan, nampak lagi, dan kali ketiga saya nampak benda yang sama. Saya tahu ada sesuatu yang tak kena. Saya jalan depan. Kali ini saya jalan depan, badan saya miringkan sedikit untuk pandang ke sebelah kiri. Kanan tak nak tengok. Jalan, meremang gesir, rasa takut, tapi tetap nak bagi tandas ni. Sebab dah tak tahan dah nak terkucil. Pendengar Ria 897 FM. Sampai dekat tandas. Dalam tandas tak ada orang, Casey. Saya pun masuk salah satu cubicle dalam tandas, tutup pintu, lepaskan hajat saya. Tiba-tiba Casey tengah lepaskan hajat ni, lampu dalam tandas macam lampu hari raya berkelap-kelip. Dengan segera saya habiskan apa yang patut dihabiskan. Saya keluar, saya cuci tangan saya. Lampu masih lagi berkelap-kelip. Keluar dari tandas katanya di sini. Alangkah terperanjatnya, Casey. Saya nampak perempuan yang sama tengah berdiri. Kali ini tengah berdiri dekat barbecue pit yang ada betul-betul berdekatan dengan tandas. Dan waktu tu, perempuan yang menakutkan ini bukan pandang ke arah laut. Sekarang ni dia pandang ke arah darat, khususnya saya yang baru keluar dari tandas seorang diri. Pendengar Ria 897, ini bukan pandang ke arah laut. Sekarang ni dia pandang ke arah darat, khususnya saya yang baru keluar dari tandas seorang diri. Cedera, yang ini satu kejadian yang ni saya baru terima ni. Datang daripada Cik Ida. Bukan nama sebenar, nama samaran yang beliau gunakan. Katanya, Casey tolong gunakan nama Cik Ida, jangan sebut nama Facebook saya. Ini beliau kirimkan private message kepada saya. Tadi Casey ada cerita tentang mengait. Saya nak berkongsi satu kisah juga ada kaitan dengan mengait. Mengait tu knitting lah, knitting. Jadi beliau katakan di sini, dahulu arwah nenek saya pun suka mengait. Dia mengait ni, Casey, champion. Macam-macam design dia boleh buat. Daripada untuk budak kecil sampai orang dewasa. Dan anak-anak saudara saya pun banyak jugalah yang nenek saya, arwah nenek saya ni kait. Mittens dengan buti. Apa yang ingin saya kongsi sama berkenaan dengan arwah nenek, satu kali tu dia sedang mengait sesuatu tau. Dan benda yang dia mengait ni saya tak pernah nampak pun. Saya tak pernah nampak. Lalu saya bertanya, cakap, Nek buat apa ni? Kait? Apa benda ni, Nek? Kemudian secara selamba ataupun secara serius, saya tak pasti pada waktu itu. Nenek pun kata, bila saya tanya, ni apa, Nek? Ini sarung batu nisan aku. Saya terdiam. Untuk beberapa saat saya tersentak. Nek, kenapa cakap macam tu? Meripik lah Nek ni. Ni apa ni? Yelah, betul aku cakap. Ini sarung batu nisan aku. Saya pun tak indahkan apa nenek kata. Casey, seminggu selepas nenek saya mengait katanya sarung batu nisan, nenek saya meninggal dunia. Wow, ini berkenaan dengan mengait Malam ni dengan secara kebetulan tiba-tiba ada kisah tentang mengait. Siapa yang lagi gemar mengait? Ini daripada teman kita, katanya di sini yang berkongsi ini berkenaan dengan mengait juga, daripada Liza. Boleh katakan mengait ni agak kronik sikit sebab dah mula tak akan berhenti. Wow. Yang ini daripada Ijal. Saya nak berkongsi satu pengalaman. Saya pernah dikejar oleh anjing yang ada 2 kepala. Waktu tu
Ini terjadi di kawasan estate perumahan Pasir Ris. Pasir Ris ni belum lagi fully developed, sebuah estate yang masih dalam pembangunan, Casey. Saya ni dengan kawan-kawan saya pada waktu malam, kita ni pergi ke worksite nak curi papan-papan kayu-kayu besi-besi untuk dijual. Ni katanya dululah, masih usia muda dulu. Sekarang mungkin dah insaf lah, ya. Jadi saya dengan kawan-kawan, kami seramai 4 orang. Sebab kalau seorang nak bawa, nak angkut papan, nak angkut besi memang berat. Jadi kita pun jalan lah menuju ke arah kawasan Pasir Ris yang mana situ banyak tempat-tempat yang sedang dalam proses pembangunan. Kita pun pergi dengan lampu solo pada waktu malam. Jalan, jumpa. Selalunya kita akan angkat papan ke besi tu, kita akan angkat jauh daripada worksite. Angkat satu trip letak tempat lain, satu trip letak tempat lain, dan kita akan cari masa yang lain untuk alihkan. Jadi pada waktu tu saya dengan teman saya dah ternampak ni, wah ada barang baik ni. Kita pun mulakanlah operasi pada malam tu, ya, beliau ceritakan. Sedang kita melakukan kerja yang dimaksudkan tadi, teman saya tegur, ada orang. Bila kita toleh, kita nampak ada susuk tubuh, kurus, tinggi dan warnanya agak gelap tubuhnya. Berada betul-betul berdekatan dengan tempat yang mana kita sedang mengangkat kayu-kayu besi-besi untuk dijual. Benda tu sedang toleh dan memerhatikan kita. Alangkah terperanjatnya apabila teman saya ni seorang mengatakan, lari. Kita pun lari macam lipas kodong, Casey. Tinggalkan kawasan tu. Kita sampai ke saat ini, sampai ke hari ini, saya pun tak tahu apakah tujuannya. Tapi saya mungkin harus rasa bersyukur. Walaupun tak tahu tujuannya, sampai ke saat ini, alhamdulillah masih lagi hidup dan bernyawa. Orang sengkang. Saya ada kisah daripada... Baik, sebentar nanti anda jangan ke mana-mana. Anda setia dengan Ria. Ada pengalaman daripada seorang isteri berkongsi sesuatu. Suaminya menjadi mangsa sihir. Ada orang ketiga dalam perhubungan ni, orang ketiga, iaitu perempuan lain lah. Pada mulanya si isteri ni ingatkan si suami yang mental dan berfoya-foya yang ada perempuan lain. Tapi setelah dia berjumpa dengan beberapa pihak, dia dapat tahu dia ada tanda-tanda tertentu. Suaminya tidak ada pilihan sebab suaminya telah pun disihir. Bila suaminya dirawat oleh pakar perubatan ni, pakar perubatan dunia mistik ni, sesuatu berlaku. Jadi kalau nak tahu, kita kembali sebentar nanti. Casey akan berkongsi lebih banyak kisah pengalaman misteri di Ria 897 FM. Ingat, setiap kisah hanya satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, tiba masanya saya berkongsi pengalaman kisah seorang isteri yang namanya harus saya rahsiakan. Benar ataupun tidak, ingat, ini semua hanya satu perkongsian pribadi yang diketengahkan. Kita hanya dengar dan kita ambil yang mungkin yang kurang baik dijadikan sebagai satu sempadan supaya kita tidak terjebak dalam situasi yang sama. Baik saudara pendengar Ria 897, datang daripada seorang pengirim yang ingin dikenali sebagai Sal, bukan nama sebenar. Anda dah sedikit dapat gambaran yang mana kisah yang diceritakan ini berkenaan dengan suami. Jadi Sal kata, pada mulanya saya ingatkan suami saya ni yang ada simpan perempuan lain. Ya, bermain kayu tiga, ada pasangan lain di belakang saya. Pada mulanya itulah tanggapan dia. Saya berumah tangga dengan suami dah masuk 7 tahun ketika kejadian ini berlaku. 7 tahun, Casey. Dapat tahu ada perempuan lain. Tak remuk dan musnah ke harapan ni.
Bagaimana pula dengan anak saya? Walaupun anak kami tak ramai, cuma 2 orang. Tapi kalau dapat tahu kami terpaksa berpisah. Jadi waktu tu saya dah fikir macam-macam benda bermain di fikiran. Nak minta cerai, tak nak, kesiankan anak, tak apa kasih suami peluang, tapi ini benda berat. Macam-macam benda bermain di fikiran saya. Suami saya pun dekat rumah dah lain sikit. Tidur pun kadang-kadang tidur dekat luar. Balik rumah kadang-kadang tak nak makan. Balik keluar. Ni tanda-tanda ni suami saya bermain kayu tiga. Sampaikan pada satu hari suami balik dalam rumah, anak dah tidur. Saya tanya pada suami, bang nak cakap sekejap boleh? Saya bersuara. Saya kata pada suami, bang kenapa abang dah berubah bang? Balik lambat, balik keluar, kadang-kadang tidur sampai tidur dekat sofa dekat luar. Makan pun tak nak dalam rumah ni. Abang perasan tak yang abang dah berubah? Biasalah, respon yang suami beri, mana ada berubah. Saya tengok saya sama je. Awak ni yang fikir bukan-bukan, kata suami saya kepada saya. Dan pendengar Ria 897 FM, benda ni berlarutan sebenarnya. Bukan untuk sehari 2 Untuk berbulan-bulan saya harus berdepan dengan situasi ini. Saya berdoa, bangun Casey, 1/3 malam. Itulah waktu yang paling baik untuk kita minta. Suami belum balik lagi, saya solat hajat minta. Saya solat hajat bukan sekali Casey, beberapa kali saya lakukan. Jadi akhirnya saya mendapat jawapan. Jawapannya bukanlah dalam mimpi ke tidak. Cuma mak saya yang datang kat rumah sebab saya dah kongsi tentang apa yang berlaku, yang dilakukan oleh suami. Mak saya cakap, mak tak percayalah suami kau buat macam tu. Dia baik orangnya. Sembayang tak pernah tinggal. Sekarang sembayang dah tinggal. Dulu selalu datang tengok mak, datang bawa makan, ajak keluar. Sekarang dah berubah. Mak tak rasa dia boleh berubah macam gini pantas dalam sekelip mata. Kau pergilah jumpa ustaz, jumpa pakar perubatan ke, suruh tengokkan. Saya mula-mula tak percaya Casey. Dalam hati ni, mak aku ni orang sibuk tentang rumah tangga yang semakin retak. Dia sibuk pula suruh jumpa pakar perubatan. Kononnya suami saya ni ialah ada hantu dekat dalam badan. Tapi padahal itu adalah jawapan bagi solat hajat yang saya lakukan. Mak saya datang, cakap, dia kata dia tak percaya tu suami saya buat perkara tu semua. Jadi akhirnya saya pergi dengan mak saya yang bawa saya berjumpa dengan seseorang. Pergi ke rumahnya yang terletak dekat kawasan Jurong. Datang rumah dan saya beritahu. Kemudian dia kata dia insya-Allah boleh cuba tengok-tengokkan. Tapi dia perlu beberapa perkara, beberapa barang yang dimiliki oleh suami, barang-barang peribadi lah. Appointment kedua saya datang, bawa barang-barang yang dipesan. Mohon maaf saya tak boleh beritahu barang-barang apa. Dia pun datang dengan gambar suami, gambar penuh suami saya. Dia pegang, dia tutup mata, ambil barang lain, dia pegang, tutup mata lagi. Kemudian katanya, saya rasa suami awak ni ada benda yang melekat dekat dia. Saya rasalah. Saya belum tahu tapi saya boleh rasakan. Langkah kedua adalah untuk saya pergi ke rumah awak. Jadi appointment ketiga ni, first dia kenali saya, masalah saya. Kedua, bawa barang yang dia pesan. Ketiga, dia datang rumah untuk dekatkan diri. Jadi waktu dia datang tu, suami saya dekat rumah. Ya, suami saya dekat rumah. Mak saya pun datang bawa kawan dia, datang dengan bapa saya. Buka pintu, suami tengah duduk dekat ruang tamu pada waktu itu. Datang, sebelum tu saya dah beritahu suami mak nak datang. Dia kata, yalah datang. Mak pun datang bawa makan macam biasalah. Kemudian mak perkenalkan, katanya, ni kenalkan orang kampung mak ni. Kononnya lah, lama ni mak
Sebenarnya datang sini ni mak datang nak jumpa korang. Kebetulan pula ternampak kawan ni, bawa naik sekali lah makan. Kita makan ramai-ramai. Mak pun dah lama tak jumpa, bolehlah tanya khabar. Jadi pakar perubatan ni tengok suami senyum, dia salam suami saya. Bila dia salam, dia memakan masa dalam 3 hingga 5 saat Casey. Dia pegang tangan suami, dia senyum, dia baca. Suami saya tarik tangan. Sap. Tarik tangan Casey. Kemudian suami saya kata, tak apalah mak makan dulu, saya masuk bilik. Suami masuk bilik. Saya tengok pakar tu menantikan jawapan daripada pakar tu. Mak saya pun tengok, bapak saya pun tengok. Kemudian pakar tu kata, saya rasa semua tengok. Mak saya tengok, pakar tu tengok. Dan kita semua memandang ke arah pakar tu menantikan jawapan. Pakar tu pun memberi jawapan, mengatakan, saya rasa suami awak ni kena sihir. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Benda tu benda yang tak baik Casey. Suami saya kena sihir. Akan tetapi dalam badan saya sebagai seorang isteri, kata Sal, rasa lega Casey. Nampak tak? Suami kena sihir, saya rasa lega. Tapi itulah hakikatnya, saya tak bohong. Bila pakar tu kata suami saya kena sihir, saya rasa lega kerana saya tahu ini bukan perbuatan miang suami. Suami saya bukan jantan lelaki mata keranjang. Dalam hati, ya Allah, terima kasih. Kemudian saya tanya dengan penuh gairah, cik, sekarang saya nak buat apa cik? Saya kena jumpa suami awak. Itu susah sikit ni. Dia kena duduk depan saya kena baca beberapa surah dan tengok macam mana tindak balas dia. Bang, keluar bang, makan bang. Abang, bang, mak tunggu ni, makan bang. Tak apalah awak makan lah, saya penat lah, nak tidur kejap. Suami tak nak keluar Casey. Tak nak keluar. Hairan kan? Bang, abang. Pendengar Ria 897. Pakar tu pun kata pada saya, tak apa. Saya cuba cara lain ya. Pakar tu diri depan pintu, mula baca. Kuat dia baca Casey. Suami saya, hei, apa bising-bising ni? Aku nak tidur lah, keluar. Pakar terus baca. Lagi kuat, dan semakin kuat. Dia baca dan baca. Suami saya bangun buka pintu. Saya tengok depan mata saya, mak saya ada, bapak saya ada. Suami di depan pintu nak tampar pakar ni. Suruh dia berhenti. Aku cakap dengan kau. Sebelum sempat suami angkat tangan, pakar ni pun angkat tangan dia dan pegang dahi suami. Suami saya tiba-tiba terus lututnya longgar Casey. Dia macam nak terjatuh. Aduh, sejuk. Tiba-tiba suami saya rasa sejuk. Pakar tu pun kata, tolong bawa dia ke depan, duduk atas sofa tu. Bawa, angkat dengan bapak saya dengan saya, tolong. Letak suami. Pakar baca lagi. Baca sambil baca, dia kata, ambilkan saya baldi ke besin ke apa-apa yang besar, cepat. Baca, masih pegang ni kepala suami ni. Tolonglah, sejuklah, kepala aku mabuk. Tolonglah. Ana. Dia sebut nama perempuan tu Casey, Ana, tolonglah. Ana, tolong. Ana, tolong nak. Ana. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Tiba-tiba suami saya
Suami saya muntah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali muntah warna kuning. Astaghfirullahalazim, kata pakar tu. Pakar tu masih pegang kepala suami saya. Dia tengok, awak tengok ni, muntah dia. Langsung tak ada makanan, semua air kuning. Awak tahu ni apa tak? Ini adalah darah kotor. Orang tu kasih suami awak minum darah kotor dia. Saya terkejut bila mendengar dan rasa sedih untuk suami saya. Kemudian pakar tu pun baca dan baca. Sampaikan suami saya, tolong. Kenapa kau kacau rumah tangga orang? Tak ada orang lain ke? Tak ada orang lain ke? Tak ada ke lelaki-lelaki single yang lain? Kenapa kau nak kena kacau suami orang? Aku suka suami dia. Suami dia aku suka. Aku nak. Dah lama aku perhatikan. Saya bersuara kisah tiba-tiba. Kenapa? Kenapa kacau suami saya? 7 tahun. Tak ada ke orang lain? Kau diam, perempuan durjana. Aku akan kacau suami kau. Kita dah nak kahwin. Dah banyak dah suami kau makan, minum. Suami kau ni lurus bendul. Apa orang kasih dia makan, apa orang kasih dia minum. Senang aku nak kenakan dia. Kasih makan aja, dia ambil makan. Saya terperanjat. Pakar tu kata perkara ini mengambil masa agak lama untuk dirawat. Dan sementara tu suami saya tidak dibenarkan untuk berjumpa dengan perempuan ni. Masalahnya kita tak tahu bila dia jumpa. Tak tahu perempuan ni sama office ataupun tidak, jumpa dekat luar. Takkan saya nak pergi pantau suami sampai dekat kerja duduk kat office. Saya dengan ibu saya buntu, tak tahu nak buat apa. Buat masa tu suami saya dah okey sikit. Saya tengok pun raut wajahnya dah kembali seperti suami. Selepas sesi rawatan yang memakan masa hampir 3 jam Casey. 3 jam Casey. Nak dekat 3 jam. Saya berterima kasih pada pakar tu. Pakar tu kata, jangan terima kasih dengan saya. Awak patut berterima kasih dengan Allah. Saya ni buat kerja. Kalau dia tak izinkan pun tak jadi. Tapi belum habis lagi. Masih ada lagi dekat dalam tu. Silap-silap dekat rumah awak ni pun ada letak barang. Pendengar Ria 897, kisah Sal agak panjang sedikit. Apakah kesudahannya? Saya tak boleh cerita sekarang. Saya akan sambung di lain episod. Sebabnya saya tinggal lagi 5 minit Jadi setakat ini, dalam pengalaman Sal, ini pengalaman peribadi, apa yang saya baca, yang saya fahami, suami beliau ni suka sangat. Orang kasih makanan apa, dia ambil makan. Kadang-kadang mungkin makan tak baca bismillah, kita tahulah. Minum air, minum. Sedap ni air ni, beli sikit minum, makan. Jadi itulah. Dan suaminya ni pula seorang yang berpangkat dekat kerja yang baik, seorang suami yang penyayang. Orang tengok pun cemburu, mungkin terkena. Jadi bagaimana agaknya? Bagaimana kisah Sal ni? Adakah suaminya dapat diselamatkan atau terus terjerumus sehingga akan rumah tangga berkecai? Nantikan sambungan episod ini. Baik, itulah kisah yang dikongsi
oleh Sal, bukan nama sebenar. Baik, seorang lagi pemanggil. Saya dapat seorang pemanggil. Kisah Sal agak panjang tadi, mohon maaf. Harap terhibur dengan pengalaman yang diceritakan oleh Sal. Dari kisah daripada teman kita. Saudara, saya undurkan diri dan terima kasih pada anda yang mendengar. Kalau ada kesempatan kita akan sambung kisah Sal. Jadi dari pengalaman yang dikongsi awal tadi oleh Sal, seseorang ni boleh jadi baik. Dia baik sangat-sangat. Tak pernah pun buat, ialah tidak ada ciri-ciri lelaki Casanova. Tapi sebaik-baik mana kita pun, kalau orang datang untuk mengganggu dan memporak-perandakan, pun tetap akan berlaku juga. Dia macam kira ni kita memandu kereta. Sebaik-baik mana kita memandu kereta menjadi seorang pemandu yang sentiasa utamakan keselamatan, kalau orang lain pandu dengan tak selamat pun, kita pun tak selamat. Jadi inilah hakikatnya dalam hidup dalam dunia ini. Bukan perkara yang mudah. Ramai yang suka dengan kisah Sal, dan ada juga memberikan kata-kata motivasi. Antaranya kita ada Nabila katanya, "Dear Sal, do take care of yourself," katanya. Saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Jagalah diri kamu baik-baik. Sememangnya ujian ini tidak datang kepada kamu, dan kecuali kamu ni seorang yang mampu menangani ujian ini. Dan you are a strong woman. Daripada Linda katanya, untuk Sal, jaga diri, dan saya doakan semoga suaminya akan terus kekal dapat membina keluarga yang lebih bahagia. Kepada perempuan, tolong jangan ambil suami orang, katanya. Bukan suami, kata jangan ambil laki orang. Tak cukup ke dunia ni lelaki? Tolonglah. Itu dia. Daripada Nazim katanya, wow, sedih betul kisah Cik Sal tadi tu. How can a woman ambil suami orang macam tu without any feeling? Gunakan sihir lagi. Kalau laki dia gatal, it is one thing. Tapi merampas suami orang dengan menggunakan cara halus, it is totally beyond human. Untuk yang wanita yang ... tu, harap dia akan dipermainkan lah. Jadi daripada Amirah katanya, saya betul-betul tak sebulu dengan perempuan yang suka ambil hak orang lain dengan secara paksa macam tadilah. Dan mungkin kalau ada kata-kata semangat dan perangsang, mungkin Sal sedang mendengar sekarang ini, anda boleh tinggalkan di Facebook DJ KC ataupun Facebook Ria, kata-kata untuk wanita yang lain yang mungkin yang menjadi perampas. Kita doakanlah semoga mereka tidak merampas hak orang lain. Kalau nak, masuklah dating app. Banyak yang single and ready to mingle. Bye-bye.